Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada pelajar 4B2 dan 4C2, kita sambung pelajaran pada hari ini. Kita akan pergi kepada fungsi kuadratik hubungan banyak kepada satu. Okey, muka surat 6. Okey, muka surat 6. Okey, kita punya tajuk hari ini ialah fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, cuba lihat contoh yang diberi ni. Okey, cuba lihat contoh yang diberi ni. Okey, ada 3 contoh. Contoh fungsi yang pertama, x kuasa 2 tolak 3x dengan gambar rajah grafnya. Begitu juga yang kedua, negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 1. Okey, dan contoh yang ketiga ialah x kuasa 2 tolak 3x tambah 2. Semua ini adalah fungsi kuadratik kerana kuasa tertinggi pemboleh ubahnya adalah 2. Okey, dan semua kuasa pemboleh ubahnya adalah dalam nombor bulat. Okey. Okey, apa yang kamu kena buat ini ialah daripada gambar rajah ini. Okey. Tandakan titik persilangan antara graf fx dengan garis lurus. Okey, garis lurus yang dimaksudkan ini ialah garis lurus paksi x dan garis lurus paksi y. Okey, apa yang kita kena buat ialah nyatakan bilangan titik persilangan dan koordinat titik persilangan. Okey, cuba lihat contoh A. Saya besarkan. Cuba lihat contoh A. Okey, kita ambil pen, color merah. Alright. Color merah dah ada, kita ambil color lain. Color biru. Biru pun dah ada, color hijau, color kuning. Okey, color kuning. Alright. Cuba tengok contoh yang pertama ini. X kuasa 2 tolak 3x. Okey. Paksi, kita tengok dulu paksi x. Ini dia paksi x. Okey. Itu dia paksi x. Okey. Okey, mana titik yang bersilang? Kat sini kan? Sini satu. Sini satu. Okey, jadi titik tersebut ialah 3, 0. Okey. Dan 0, 0. Okey, jangan ada di antara kita ni yang tak tahu nak baca graf. Sebab kita dah belajar sejak tingkatan 1 dan tingkatan 2. Dan tingkatan 3. Okey. Nak baca, nak tentukan koordinat pun tak tahu. Itu masalah masa lampau anda. Jadi anda kena buat ulang kaji sendiri. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang bersilang dengan paksi y pula. Yang bersilang dengan paksi y. Okey. Okey, yang bersilang dengan paksi y ada berapa? Ada 1 kan? Ada 1. Iaitu 0, 0. Okey. Ada lagi tak yang bersilang dengan paksi y? Saya rasa tak ada, itu saja. Okey. Kita lihat kepada contoh yang kedua. Okey, kita besarkan dulu sebelah sini. Tak cantik-cantik kat sini. Okey. Alright. Okey, yang pertama. Okey, apakah koordinat persilangan persilangan pada paksi x. Okey, pada paksi x. Okey, yang pertama adalah titik ini, yang kedua adalah titik ini. Okey, apakah titik tersebut? Ialah 4.2 sebab satu koordinat petak kecil itu adalah 0.2. Jadi 4.2
Okey, paksi Y nya adalah kosong. Okey, koordinat yang kedua ialah 0.2, negatif 0.2 negatif 0.2, sebab sebelah kiri adalah negatif 0.2 dengan paksi Y nya adalah kosong. Okey, paksi Y nya adalah kosong. Alright. Okey, yang bersilang dengan paksi Y pula, okey, yang bersilang dengan paksi Y ialah ini ya, titik ni. Okey, titik itu. Okey, titik itu adakah dah termasuk 1, 2, 3, 4, 5, ya. Iaitu okey, paksi X nya adalah kosong dan paksi Y nya adalah 1. Okey, ini adalah yang bersilang dengan paksi Y. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Fungsi X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Okey, fungsi X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Okey, yang pertama, yang bersilang dengan paksi X. Bersilang dengan paksi X, okey, koordinat yang pertama ialah dekat sini. Yang kedua dekat sini. Okey, jadi nombor koordinatnya ialah, okey, ini pun sama juga, setiap satu petak kecil tu adalah 0.2 ya. Jadi yang pertama yang bersilang dengan paksi X ialah koordinat dia, titik dia ialah 2.2 dan Y nya ialah 0. Okey, titik yang kedua ialah okey, tepat-tepat ya, 1. Okey, dan paksi Y nya ialah 0. Okey, itu adalah yang bersilang dengan paksi X. Okey, yang bersilang dengan paksi Y, tengok betul-betul, besarkan biji mata. Okey, baru nampak. Okey, yang ini ya, dekat sini, iaitu pada titik 0, 2. Alright, ini adalah yang bersilang dengan paksi Y. Okey, seterusnya, tak boleh lagi ya. Okey, alright. Okey, daripada sini kita dapati semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Okey, semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Sebab tu kita dapati ada dua titik. Okey, tapi dia melalui imejnya daripada fungsi contohnya tadi ya, fungsi X kuasa 2 tolak 3X. Okey, seperti macam tu ya. Okey, apa kesimpulan yang kita dapati daripada contoh tadi? Okey, jenis hubungan suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. Hubungan banyak kepada satu. Okey, kita masuk kepada muka surat seterusnya. Okey, mengenal pasti dan memerihalkan hubungan antara nilai A dengan bentuk graf suatu fungsi kuadratik. Okey, untuk graf ini ya. Bagi graf fungsi A X kuasa 2 tambah BX tambah C, di mananya A nya adalah bukan kosong. Okey, hanya terdapat dua bentuk graf saja.
Okey. Iaitu graf bila A lebih besar daripada kosong. Maknanya A itu adalah start daripada 1 dan ke atas ya. Okey. Okey, A itu daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey. Maka grafnya adalah begini. Okey, bentuknya begini. Okey. Tapi bila A dia kurang daripada kosong, maknanya A dia adalah daripada negatif tak kira negatif perpuluhan ke, negatif 1, negatif 2 sampai seterusnya ya. Okey, sampai seterusnya. Okey. Okey, dan bentuk grafnya adalah begini. Bentuk grafnya adalah begini. Okey. Okey, kalau A lebih besar daripada kosong, bentuk U. A lebih besar daripada kosong, bentuk U. A kurang daripada kosong, dia berbentuk N. Ingat tu. Okey. Apakah titik maksimum atau titik minimum bagi suatu kuadratik? Okey. Titik maksimum, titik. Okey, bagaimana kita nak menentukan? Okey, tengok daripada contoh ni ya. Okey, ini titik minimumnya. Kalau A tu lebih besar daripada kosong, titik minimum tu dekat sini, kat puncak dia. Okey. Kalau A tu kurang daripada kosong, okey, titik maksimumnya adalah sini, yang tengah-tengah ni. Okey. Alright. Kita tengok sini. Contoh ni contoh. Okey, daripada graf ini adalah titik maksimum dia X1, Y1. Okey. Untuk graf ini pula, tengok yang titik yang dekat bawah. Okey, X2, Y2. Alright. Kita pergi kepada surat seterusnya. Okey, sama juga. Okey, yang ni. Okey. Boleh tak kita isikan apa ni, kita isikan tempat kosong daripada jadual ini ya. Cuba tengok sini. Okey, bagi contoh negatif 1 per 2 X kuasa 2 tolak 4X tambah 2. Okey, nilai A nya adalah negatif 1 per 2. Maknanya A dia kurang daripada kosong. Maka graf dia mesti bentuk ni. Okey. Okey, titik yang di atas ni kita panggil titik maksimum. Okey. Koordinatnya negatif 4, negatif 10. Negatif 4, 10. Okey, bagaimana kita dapat koordinat ini adalah dengan kita masukkan ya. Okey. Okey. 4, negatif 4 dan negatif 4, pasti X adalah negatif 4 dan pasti Y adalah 10. Okey. Okey, yang ni pula. A dia adalah 1. Okey. Maka bentuk graf dia A lebih besar daripada kosong, mesti bentuk graf dia begini. Jadi titiknya adalah titik minimum. Okey, minimum okey, titik minimum. Sambung sebab saya tak ada nak tulis sebab dia dah sampai had dia. Okey, nanti koordinat minimum ni nanti kita cari, saya tunjukkan nanti ya. Okey, untuk yang ni pula contoh negatif 2X kuasa 2 tolak 4X tambah 1. Jadi A nya adalah negatif 2. Jadi nilai A dia adalah kurang daripada kosong.
maka graf dia adalah dalam bentuk N. Dan titik maksimum titik maksimum. Okey, sambung Okey, koordinatnya nanti kita tentukan. Okey. Kita tengok sini. Bagi fungsi kuadratik fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah betul. Titik maksimum diperoleh apabila a kurang daripada kosong. Okey. Okey, untuk titik minimum lebih besar daripada kosong. Okey. Apakah paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik? Tahu tak paksi simetri? Paksi simetri kerana saya ajar kalau kamu ada kertas A4, kamu lipat dia bahagi 2, itu adalah paksi simetri yang pertama. Kamu ambil lagi daripada satu sisi lagi, kamu lipat dia, kamu akan mendapat satu lagi paksi simetri. Jadi untuk segi empat tepat ada 2 paksi simetri. Tapi kalau segi empat sama ada berapa paksi simetri? Ada 4 Alright. Itu juga fungsi kuadratik ni dia ada paksi simetri dia. Bila kita dapat titik maksimum, okey, kita akan dapat paksi X dia. Okey, lepas tu kita bagi 2 nampak. Untuk yang pertama ni, untuk graf yang ada titik maksimum, maka paksi simetrinya di sini. Untuk graf yang mempunyai titik minimum, okey, paksi simetrinya adalah daripada sini. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Melukis dan mengenal pasti paksi simetri graf fungsi kuadratik. Okey. Dengan menggunakan pembaris, lukis paksi simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Seterusnya tulis persamaan paksi simetri berkenaan seperti dalam contoh A. Okey, cuba tengok contoh A. Okey, dalam contoh A, okay, kita kenal pasti dulu. Okey, mana dia titik ini adalah titik minimum titik minimum dekat sini. Dekat sini. Okey, maka kita ambil pembaris. Okey, kita buat garis lurus Okey, menggunakan pembaris betul-betul dia melalui titik nilai x sama dengan 1. Okey, kita pakai pembaris. Okey. Okey, jadi persamaan garis lurus ini adalah x sama dengan 1. Ni x sama dengan 1. Ialah sebab nilai dia hanya 1 saja sampai ke atas, sampai ke bawah. Okey, untuk yang kedua ni pula. Okey, mana dia titik minimum? Okey, tengok betul-betul kat sini Okey, kamu ambil pembaris, gunakan pembaris. Okey. Saya ni pakai tangan ni. Okey, ini adalah nilai ini adalah garis paksi simetri dia. Jadi persamaan paksi simetri ini adalah x sama dengan negatif 1. Okey. Kita lihat pula yang ketiga. Fx sama dengan tolak 2x. Itu lengkungan dia. Kita cari dulu. Ini titik maksimum dia. Dia dekat sini. Okay, sorry. Titik maksimum dia dekat sini. Okey, tepat-tepat Okey. Kita ambil pembaris. Kita luruskan buat garis lurus. Sebab saya pakai tangan ni, tak boleh guna pembaris. Okey, bagi tepat lagi. Okey. Pakai pembaris Okey, ini adalah x sama dengan 1 juga. Paksi simetri dia. Okey. Paksi simetri bagi suatu graf kuadratik adalah selari dengan paksi y.
Okey, paksi simetri itu mestilah selari dengan paksi Y. Ini untuk fungsi kuadratik tau. Kalau bukan fungsi kuadratik, nilai apa paksi simetri ni kadang ada, kadang tak ada. Okey, tak ada pun. Okey, kalau bulat mungkin ada mesti selari. Cuba tengok sini. Contoh tadi kan. Tengok. Dia selari tak dengan paksi Y? Mana paksi Y? Paksi Y sini kan. Selari tak? Selari ya. Ni selari. Okey. Okey, dia mesti selari dengan paksi Y. Itu adalah ciri-ciri paksi simetrik pada fungsi kuadratik. Okey. Setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum. Nampak? Mestilah paksi simetri itu melalui titik maksimum sekiranya fungsi kuadratik itu adalah A-nya kurang daripada kosong. Kalau A dia lebih daripada kosong, ini pun saya dah confuse ni. Okey, melalui titik maksimum. Okey. Okey. Paksi simetri itu mesti melalui titik maksimum. Okey, kita tengok balik. Ni dia. Maksimum sekiranya A kurang daripada kosong, maknanya A dia negatif. Manakala kalau graf itu nilai A dia adalah lebih besar daripada kosong, itu adalah titik minimum. Titik minimum. Macam mana nak ingat? Okey, senang. Orang kurus minum banyak, orang gemuk minum sikit. Okey. Tengok A kurang daripada kosong, maknanya orang tu kurus. Okey, kurus kena maksimum minum air. Okey. Kalau dia gemuk, A lebih besar daripada kosong, maka dia kurang minum air. Okey, ataupun kurang makan. Okey. Kalau tidak dia kena obesity, berat badan berlebihan. Okey. Macam mana nak ingat tadi? Okey, cuba tengok sini. Daripada sini tadi, titik minimum sebab A-nya lebih besar daripada kosong, maknanya A dia positif. Okey, maka paksi simetri tadi dia mesti melalui titik minimum. Kalau graf itu A-nya kurang daripada kosong, dia ada nilai titik maksimum, maka paksi simetrinya mesti melalui titik maksimum. Alright. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, kemudian kita buat latihan. Kita buat latihan. Praktis kendiri 1.1b. Muka surat apa? Muka surat. Okey, kalau yang ini dah muka surat yang ini muka surat 9. Okey, latihan tadi adalah muka surat 10. Muka surat 10. Okey, praktis 1.1b. Muka surat 10. Okey. Apa yang kamu kena buat ialah tentukan bentuk graf kuadratik berikut sama ada graf berbentuk U atau bentuk N. Okey, ini kamu kena buat semua. Okey. Kemudian nombor 2, bagi setiap graf fungsi kuadratik ini, okey, nyatakan julat bagi nilai A. Okey, dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik minimum ataupun titik maksimum. Apa maksud julat bagi A? Sama ada A, okey, sama ada A lebih besar daripada kosong atau A kurang daripada kosong. Ini orang kurus kena minum banyak, jadi kena ada maksimum. Jadi yang ini orang yang sudah gemuk, okey, dia ada titik minimum saja. Alright. Okey, dia tak payah banyak minum.
Okey, antara graf-graf ini mana satu yang mempunyai titik maksimum dan titik minimum. Okey. Kemudian yang ini nombor 2 ni kena buat semua ya. Kena buat semua A dan B. Okey, tadi pun satu A dan B. Okey. Kemudian nombor 3, okey. Tentukan titik maksimum dan titik minimum bagi dan nyatakan persamaan paksi simetri bagi setiap fungsi. Okey, kamu tak perlu cari persamaan fungsi kuadratik ini, tapi kamu kena bagi tahu apakah kalau kamu dapat garis paksi simetri dia kan. Katakanlah kat sini, kau betul ke salah. Saja saya bagi salah. Okey, apakah nama paksi simetri ini ya? X sama dengan berapa? Alright. Boleh? Okey, dah bagi hint dah tu. Tak dapat buat juga, tak tahulah. Okey, jadi nombor 3 buat A dan B. Buat A dan B ya. Alright. Okey, ada lagi nombor. Okey, C pun ada. C pun ada, D pun ada. Alright. Okey. Okey, itu saja Jadi untuk latihan muka surat 10 ni semualah kena buat. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, moga anda terus fokus untuk belajar, jangan main-main bagi tumpuan. Okey, setelah siap ini, kamu tunjukkan jawapan anda kepada saya melalui personal message. Kemudian saya akan hantar beberapa jam selepas itu jawapan. Dan anda semak, boleh tanda dengan pen merah sama ada betul atau salah. Kalau salah, buat pembetulan. Okey, di tempat jawapan tersebut dengan jalan kerja dan jawapannya. Okey, jangan lupa klik kehadiran di grup Telegram. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.